A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Pengajaran daripada ayat 120 120 tu banyak pengajaran, dia ada 14. Baru 6 kan? Yang poin yang terakhir apa dia? Siapa yang mengikut hawa nafsu, maka Allah tidak akan melindungi dan menolongnya. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Yang ketujuh, semua perkara bid'ah adalah sesat. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Kerana ia bukan daripada hudallah. Kerana ia bukan daripada hudallah, petunjuk Allah. Sebaliknya, ia adalah dari hawa nafsu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan poin tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Maksud dia semua tahu kan? Semua yang bid'ah adalah sesat. Jadi jangan memandai-mandai pula kita mengatakan bid'ah itu terbagi pada dua. Sebab Nabi kata kullu, semua. Tak ada. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mentafsirkan kullu itu adalah sebahagian. Kemudian yang ke-8, sesiapa yang mengikut hawa nafsu, sesiapa yang mengikut hawa nafsu setelah mendapat ilmu, petunjuk, maka ia sesat yang lagi besar. Maka ia sesat yang lagi besar. Boleh. Ada orang ikut hawa nafsu sebab dia tak tahu, sesat juga. Tapi ada orang dah tahu kebenaran tapi masih ikut hawa nafsu, itu lagi sesat. Ada dalam surah Fatihah Tuhan bagikan jenis-jenis manusia, ada 3. Pertama yang ikut hudallah, siratal lazina an'amta alaihim,
Yang kedua, orang yang al-maghdubi alaihim. Siapa tu? Orang yang dah ada petunjuk tapi dia tak ikut petunjuk, dah ada ilmu tapi tak beramal, maka dia dimurkai oleh Allah, sangat-sangat sesat. Dan golongan ketiga, waladhdallin, dia tidak ada ilmu, maka dia akan sesat. Boleh? Jadi sebelum kita belajar sunnah Nabi, kita buat benda yang tak sama dengan sunnah Nabi, itu pun dikira sesat. Sebab selain pada petunjuk, semuanya hawa nafsu, dan semua hawa nafsu sesat. Okey, setelah kita belajar, kita tahu sunnah Nabi, tapi kita masih ikut hawa nafsu, maka itu lebih sesat. Depan ada kosong. Depan ada kosong. Ha? Depan sikit. Okey. Yang ke 9. Semua yang datang kepada Nabi, sama ada Al-Quran ataupun sunnah, maka ia adalah ilmu yang bermanfaat. Semua yang datang kepada Nabi, sama ada Al-Quran ataupun sunnah, maka dia adalah ilmu yang bermanfaat. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Nabi asalnya ada ilmu tak? Tak ada kan? Bukan setakat ada ilmu, Nabi buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak ada maklumat langsung. Tapi akhirnya Nabi menjadi Nabi. Apa sebab? Sebab Quran dan sunnah. Kan? Nabi menjadi manusia yang hebat sebab ilmu daripada Allah, Quran dan sunnah. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang tinggi darjah di sisi Allah, kita tidak ada jalan pintas, melainkan mesti belajar Quran dan sunnah. Belajar ilmu dunia yang hebat macam mana, tinggi macam mana, dan kita dapat kedudukan yang paling tinggi di sisi manusia, kita sebenarnya masih hina di sisi Allah, sebab kita tak dapat ilmu yang bermanfaat. Okey. Yang ke 10. Sesiapa yang Allah kehendaki, keburukan kepadanya, maka tidak ada sesiapa yang dapat selamatkannya. Sesiapa yang Allah kehendaki keburukan padanya, maka tidak ada sesiapa yang boleh selamatkannya. Apa maksud dia?
bila kita ikut hawa nafsu, bila kita tak ikut hudallah, maka ketika itu tidak ada wali dan nasir daripada Allah. Bila tidak ada wali dan nasir daripada Allah, masa tu kita tak akan selamat. Walaupun kita ada bala tentera yang begitu ramai dan hebat, ada pasukan polis yang paling cekap, tapi bila tak ikut petunjuk Allah, kita tidak akan selamat. Contoh apa dia? Contoh yang disebut dalam Al-Quran. Firaun, hebat tak kuasa dia dengan tukang sihirnya, dengan bala tenteranya ratusan ribu, tapi bila Allah tak nak dia selamat di laut, lemas tak dia? Lemas. Bukan setakat dia seorang lemas, semua sekali bala tentera dia lemas. Bila tu? Bila Firaun tidak mengikut hudallah. Tapi Musa pula, bala tentera tak ada, pengikut dia pun tak ramai, senjata pun tak ada, tapi bila dia mengikut petunjuk Allah, selamat tak dia? Di tempat yang sama, kan? Selamat. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, wajib orang yang beriman, wajib ke atas orang yang beriman hanya bergantung kepada Allah takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Bergantung kepada Allah, takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita takut pada apa? Takut hantu, tapi bila berharap cari Tuhan. Tak betul. Ataupun kadang-kadang takut juga pada Allah, tapi dalam masa sama berharap pada suami. Kalau suami tak ada, ataupun kita bayangkan suami kita mati, kita dah risau dah. Mana kebergantungan kita masih pada manusia. Ketika itu Allah tak akan menjadi wali dan nasir. Okey, habis ayat 121. Kita dah tadabbur kan? Cuba tengok maksud dia dulu. Cuba terjemah sepintas lalu. Allazina atainahu, kami telah beri kepada mereka Alkitab. Kitab apa ni? Al-Quran. Kemudian yatlunahu, mereka sentiasa membacanya, dan sifat bacaan mereka ialah haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud dia? Haqqa tilawati. Ada 3 kan saya bagi minggu lepas. Pertama, baca perkataan dia, baca ayat tu. Yang kedua, baca tafsir makna dia. Yang ketiga, beramal. Maka Tuhan kata ulaika, itulah yu'minu nabi, orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran. Makna apa tu? Beramal lah. Tanda dia beriman, beramal. Yu'minu di situ makna beramal. Setelah dia faham, dia beramal. Wa man yakfur, yang siapa yang kufur, engkar dengannya, fa ulaika, maka itulah orang yang humul khasirun, orang yang rugi. Rupa-rupanya orang yang rugi ni ialah orang yang tak beramal dengan Quran. Selama ni kita kata orang yang rugi ialah orang yang tak lulus SPM. Orang yang kalau berniaga bankrupt je, kan? Buka kedai tutup, buka kedai tutup. Kita kata ya ruginya. Tak. Itu belum rugi. Yang rugi sebenar apa dia? Orang yang tolak ajaran Al-Quran, orang yang tak beriman dengan Al-Quran. Okey, pengajaran dia. Pertama, anugerah Allah yang sangat besar kepada manusia ialah kitab Al-Quran. Anugerah Allah
yang sangat besar kepada manusia ialah kitab Al-Quran. Apa dia ayat Quran yang Tuhan kata, Tuhan sendiri sebut, Tuhan puji diri dia. Segala puji hanya layak untuk Allah kerana dia telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Dan kitab itu Allah tidak jadikan bengkak-bengkok. Ayat apa? Ada ayat Allah kata Alhamdulillah, Allah puji diri sendiri. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan nak beritahu kelebihan aku pada manusia beda. Aku cipta langit dan bumi. Kalau tak ada langit dan bumi, kamu boleh tak hidup dengan selesa? Tak boleh hidup, nak duduk atas apa? Kan? Ada ayat lain pula, Tuhan kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Maknanya, dua-dua tu penting. Allah cipta langit dan bumi, penting. Allah turunkan Al-Quran, penting. Kalau ada salah satu, manusia tak ada mana hidup. Ada bumi, ada langit tapi tak ada Quran, sia-sia hidup. Ataupun ada Quran tapi tak ada bumi, tak ada langit, pun macam mana nak amalkan Al-Quran kalau tak ada tempat tinggal? Betul tak? Jadi ayat apa? Yang Tuhan puji diri sendiri sebab dia telah menurunkan Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 1 kan. Kira tadabbur lah tu, boleh bagi tahu ayat kan. Cuba baca. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Subhanallah. Tuhan puji diri sendiri. Segala puji bagi aku. Kenapa? Aku turunkan Quran. Dan Quran pula tidak bengkak-bengkok. Mudah aja. Subhanallah. Tuhan nak bagi tu Quran tu mudah. Kenapa kamu tak tadabbur? Ya. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian qayyiman. Tuhan tegaskan lagi apa dah? Qayyiman apa dah? Lurus je. Bila sebut lurus, apa maksud dia? Jalan bengkak-bengkok dengan jalan lurus, mana kita pilih? Tapi syarat tidak ada tol lah kan? Bila jalan lurus, mudah sampai lah. Kita tak mungkin sesat sebab lurus je. Dia tak ada simpan, lurus je. Tak mungkin sesat. Boleh? Okey, anugerah Allah yang terbesar kepada manusia ialah menurunkan Al-Quran. Yang kedua, kelebihan Al-Quran kepada manusia bukan semata-mata diberi Al-Quran kepadanya, ataupun dibaca Al-Quran sahaja, tetapi kelebihan Al-Quran ialah bila dibaca haqqa tilawatih. Kelebihan Al-Quran ialah bila dibaca haqqa tilawatih. Jelas? Jadi siapa yang beli Quran saja simpan, ada kelebihan tak? Tak ada, tak ada. Ataupun dia beli Quran, dia baca sahaja, tak faham, ada kelebihan? Tak ada, tak ada. Ataupun dia baca Quran, dia beli Quran, dia baca, dia faham tapi tak amalkan, tak ada kelebihan. Yang Tuhan nak beritahu siapa yang ada kelebihan, ulaika yu'minuna bi, bila dia beriman. Dan tak mungkin dia beriman dengan Al-Quran melainkan setelah dia faham. Jelas? Jadi selama ni kita diajar baca Quran ada kelebihan. Apa? Satu huruf 10 pahala, kan? Kemudian khatam Quran pun ada kelebihan. Sampai kita habis baca Quran, kita diajar doa khatam Al-Quran. Nak sambung panjang dengan surah apa? Doa khatam Quran. Nak sambung panjang dengan surah Al-Quran. Mungkin surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba kan. Sebab apa? Betapa
hebatnya orang dapat khatam Al-Quran. Itu yang kita diajar daripada kecil. Tapi dalam Quran Tuhan kata apa? Orang yang hebat bukan orang yang baca, bukan orang yang khatam, tapi orang yang haqqa tilawati. Tuhan puji, ulaika, itulah orang yang beriman dengannya. Boleh? Yang ketiga, membaca Al-Quran ada dua jenis. Membaca Al-Quran ada dua jenis. Pertama, tilawatu haqq. Tilawah haqq. Iaitu membaca lafaznya, ataupun ayatnya, kemudian memahami maknanya, dan beramal dengan hukum hakamnya. Jadi yang kedua, tilawah yang tidak hak. Ditulis sini tilawah naqisah. Lawan kepada tilawah hak, tilawah yang tidak hak, iaitu baca semata-mata tanpa memahami. Okey, yang ketiga. Yang keempat, sesiapa yang mengingkari ajaran Al-Quran, maka dia sebenarnya tidak membaca Al-Quran. Dia sebenarnya tidak membaca Al-Quran haqqa tilawati. Contoh bulan Ramadan, dia baca Quran. Lepas baca Quran, dia buka aurat. Dia macam tak baca. Kan? Ataupun masa nak kahwin, dia baca Quran. Lepas tu dia bersanding. Bersanding pula macam Hindu. Dia macam tak baca. Jadi baca Quran tu hanya semata-mata adat budaya, tak ada apa-apa kelebihan. Yang keempat, yang kelima, sesiapa yang amalannya menyalahi ajaran Al-Quran, maka dia sebenarnya tidak beriman dengan Al-Quran. Maka sebenarnya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Boleh faham? Sesiapa amalannya menyalahi ajaran Al-Quran, maka dia tidak, ataupun dia belum beriman dengan Al-Quran. Boleh? Ada orang tak baca, tapi bila orang bagi tahu perintah Allah sekian-sekian dalam ayat Al-Quran, dia pun ikut je, tapi dia tak baca Quran. Ada orang dia baca, tapi dia tak ikut. Mana lebih baik? Yang baca ke yang tak baca? Kenapa dua-dua tak baik? Yang seorang dia tak baca, tapi bila diberitahu,
Ada perintah Allah dalam ayat sekian, dia pun ikut je. Yang baik ialah yang tak baca tapi ikut. Sebab yang wajib ikut, yang wajib beriman. Boleh? Sama lah tu. Mulut dia baca Quran, tapi perbuatan dia ikut siapa? Ustaz. Makna sebab itulah kelas kita bukan kelas harfiah, kelas tadabbur. Beza kelas tadabbur dengan kelas harfiah. Kelas harfiah dia belajar setiap perkataan mana apa. Tapi apa pengajaran daripada ayat itu, apa perintah Allah, apa larangan, dia tak tahu. Dia tahu apa dah? Kanu adalah mereka, kafirin mereka kufur. Sifat-sifat kufur macam mana? Apa yang menjadikan kufur dia tak tahu. Itu harfiah. Sebab itulah setengah orang mengatakan belajar harfiah ni salah. Sebab apa? Tak membawa pada maksud Al-Quran. Dia hanya tahu dari segi makna perkataan je. Raibin, ragu-ragu. Kan? La, tidak. Tidak ragu-ragu. Tapi dia bila nak buat, dia tanya ustaz, mana dia ada ragu tak pada Quran? Ragulah tu. Tapi dia boleh terjemah la, tidak. Raib, ragu-ragu. Siap dengan qalqalah. Raib. Ada ustaz, dia mengajar, saya tak pelajar saya beritahu, dia mengajar kat TV ke kat mana. Dia kata dia mengajar cara bacaan Fatihah. Kan? Alhamdu kena baca sebut ha. Jangan ha pedas. Jangan baca ha alhamdu. Sebab apa? Boleh berubah makna. Dan bila berubah makna batal solat. Sepatut dia ajar apa dulu? Makna asal perkataan orang tak tahu, tiba-tiba dia beritahu jangan baca salah nanti berubah makna. Macam mana kawan tu nak tahu makna tu salah sedangkan makna asal pun dia tak tahu? Faham tak? Aku apa kisah sebab makna asal pun aku tak tahu. Faham tak? Kamu nak beritahu bertukar makna asal pun aku tak tahu, macam mana aku nak tahu salah? Faham tak? Itu ajaran yang salah. Bukan ajaran sesat, tapi Nabi ajar apa dia? Maksud ayat tu dulu. Bila dia Nabi ajar maksud ayat, barulah dia ajar kalau baca macam ni membawa maksud yang lain. Dia tahulah maksud yang lain. Sebab apa? Maksud asal dia dah tahu. Ini maksud asal pun tak tahu. Macam mana nak tahu yang salah? Boleh? Sampai mulut heruk kan, kena renyakkan mulut kan, tapi tak faham sepatah pun. Itu bahaya tu. Dia baca Quran, habis baca Quran pergi tahlil. Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Faham ke tak fattabi'uni? Faham ke tak? Tak, yang buat tahlil tu faham ke tak? Lagi tak faham Quran. Tuhan kata apa? Wa iza qila lahum, bila dikata pada mereka ittabi' ma anzalna, ikut apa yang kami turun. Ikut apa? Quran dan hadis. Dia jawab apa? Dia faham ayat tu, tapi dia tidak Quran, dia ikut nenek moyang. Sebenarnya Tuhan nak sebut, Tuhan nak cela orang yang ikut nenek moyang, tapi dia tak faham Tuhan nak cela tu. Dia tak faham. Kan? Masjid ikut siapa? Imam ikut. Imam tu, imam yang jadi kepala, dia ikut siapa? Imam tua. Imam tua ikut siapa? Imam tua yang dah mati tu. Kan? Begitulah seterusnya. Akhirnya mana? Subhanallah. Ini yang susah ni. Kita belajar. Ya, betul, betul. Dia kalau belajar di masjid, dia tak akan mengubah apa-apa. Yang buat bid'ah terus buat bid'ah. Yang anak buka aurat terus anak buka aurat. Yang jenis anak solat lambat terus solat lambat. Sebab apa? Ilmu yang dia ajar di masjid bukan
bukan semua daripada Quran dan hadis. Banyak daripada ustaz, banyak daripada guru, banyak daripada kitab kan. Jadi dia tak fokus pada isu yang sebenar. Kalau betul-betul belajar daripada Quran, dia akan mengubah semuanya. Yalah, Nabi daripada seorang, semua masyarakat jahilah rosak. Rosak akidah, rosak akhlak, rosak pemikiran, semua rosak. Tapi Nabi betulkan dengan apa? Dengan kata-kata Nabi, dengan nafsu Nabi. Tak. Nabi tak boleh membaca dan menulis. Semua daripada wahyu. Dan 2/3 tahun berubah tak masyarakat Arab? Berubah. Yang tak tutup aurat, tutup aurat. Yang ambil riba rasuah, tinggal semua. Yang suka maki orang, tinggal maki orang. Yang suka menyakiti jiran, tinggal kan. Subhanallah. Yang suka ambil hak orang, tak ambil dah. Bahkan suka memberi pula. Semua bertukar. Sebab apa? Yang dia ajar daripada ilmu wahyu. Quran hadis. Tapi kalau ajar yang kata-kata manusia, dah pergi tahlil berapa puluh tahun. Yang pergi tahlil berapa puluh tahun. Anak si mati tu macam tu lah. Betul tak? Berubah tak? Tak. Sedangkan Nabi kata yang banyak memberi manfaat pada si mati siapa dah? Tahlil ke anak? Anak. Dia tak dengar cakap Nabi. Dan anak tak berubah macam tu lah. Tengok keadaan. Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita dengar kebaikan, bila kita dengar sunnah Nabi, kita pun tinggal. Itu satu nikmat yang besar tu. Bukan semua orang boleh tinggal benda bid'ah tu. Bukan semua. Kadang-kadang dah belajar, dah tahu, tapi tak boleh nak tinggal. Sebab apa? Nafsu. Dia tak ada kekuatan. Nanti orang kata, nanti orang boykot. Ya Allah, lemahnya iman dia. Jadi bila kita boleh tinggal, itu bersyukurlah pada Allah. Itu satu nikmat. Kita diberi kekuatan untuk meninggal. Okey, yang kedua, tinggal lagi yang kedua pada step kedua pada macam mana kita nak laksanakan apa yang kita belajar dan amal kepada masyarakat. Jadi ulama bagi kaedah. Dia kemungkaran ni, bid'ah ni benda mungkar lah. Kalau kita cegah menimbulkan masalah lebih besar, jangan cegah. Kan contohlah orang buat tahlil, kita pergi haram. Orang pun pulau kita kan, kita buat kenduri pun tak ada siapa datang. Jangan buat macam tu. Okey, kalau orang jemput tahlil, kita tengok keadaan. Kalau kita tak pergi, orang tak kata apa dan tak menimbulkan masalah, jangan pergi. Sebab benda tu Nabi tak buat. Aku cinta Allah. Tanda cinta Allah ikut Nabi. Nabi tak buat tahlil. Nabi alternatif yang Nabi buatlah fattabi'uni. Orang itulah fattabi'uni. Apa Nabi buat bila sahabat mati? Doa. Kadang-kadang mengajak orang bukan masa orang mati pun, masa buat kenduri tu kita buat tahlil dulu. Tak payah buat, kita doa. Tak payah. Tak. Doa ni, doa yang paling ikhlas bila dan daripada siapa? Doa yang paling ikhlas bila tanpa diminta. Kemudian doa yang paling baik ialah waktu mustajab. Kita dengar jiran kita mati, kita pun contohlah tanpa diminta, lepas azan kita berdoa, ya Allah ampunlah dosa si fulan yang meninggal pagi tadi. Doa kita pasti mustajab. Sebab apa? Nabi bagi tahu doa mustajab adalah antara azan dan iqamah. Ataupun kalau baru dengar je, kalau boleh kita pergi ziarah dan doa masa tu. Sebab Nabi cakap dalam hadis sahih, ketika ini kalau baru mayat tu meninggal, malaikat akan mengaminkan doa kita. Baca je doa apa, malaikat aminkan. Ya Allah ampunlah dosa dia, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang baru, semua ampunkan. Ya? Jadi kalau anaknya anak yang soleh, malaikat akan aminkan. Habis doa je lah ustaz. Tengok tak puas hati tu kan? Hati tu nak juga kan? Nak juga tu. Bila kita tak puas hati, maknanya kita rasa macam Nabi buat tu tak sempurna. Kan doa saja. Orang mati nak apa sebenar? Doa je. Sebab sana sini semua orang mati buat tahlil. Mana kita pergi dengar orang mati je mesti ada tahlil. Itulah tanda. Tahu tak tanda-tanda kiamat? Apa dia? Antara tanda kiamat ialah banyak-banyak benda yang khurafat, benda yang bid'ah
dan kejahilan. Orang semakin tak tahu sunnah Nabi. Itulah tanda kiamat. Sebab itulah jangan pelik ramai orang buat benda bid'ah. Sebab Nabi dah bagi itu tanda kiamat, manusia semakin jauh daripada sunnah Nabi, semakin jahil dengan agama. Bila dia jahil, ramailah buat benda yang tak sama dengan Quran dan hadis. Jadi jangan ikut orang ramai. Tuhan dah pesan dalam Quran, wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, maka Tuhan kata mereka akan menyesatkan engkau. Sebab yang ramai itu banyak ikut hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu, sesat. Ustaz, Pak Imam buat, semua masjid buat. Ha? Ha. Hati tu apa dah? Ini Nabi tak buat ni. Dia bukan tengok Nabi tak buat, dia tengok orang ramai. Itu Ustaz Imam, dia belajar Mesir. Mufti Ustaz. Takkan tak tahu. Kalau kita tak membuat apa jawapan terbaik, kita nak macam ada kematian, kita tak buat, orang akan tanya kan. Apa jawapan terbaik kita nak jawab. Tak bagi singgung hati orang. Orang tak bagi orang cakap tentang. Dia ini antara jawapan lah. Dia kadang-kadang jawapan ni tak sesuai pada semua tempat dan semua orang. Kan? Contoh, kalau orang tanya kenapa tak pergi tahlil. Sebenarnya tahlil ni kita sebut la ilallah sangat cantik. Tapi yang paling cantik ialah tahlil yang ikut cara Nabi. Kan? Kita keluarlah ayat Quran sikit. Qul apa je ayat surah Ali Imran ayat 31 tu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cuba suruh dia terjemah. Boleh tak Kak terjemah? Oh, saya tak faham. Itulah tak pergi kelas tadabbur. Kita kata Allah bagi, tak payahlah sebut macam tu. Bagi tahu dia dalam ayat ni, rupa-rupanya Allah bagi syarat. Syarat apa dah? Syarat beriman kepada Allah mesti ikut Nabi. Saya selama ni saya baca ayat ni tapi saya tak faham. Setelah saya belajar, saya faham, ya Allah, rupa-rupanya syarat beriman pada Allah mesti ikut Nabi. Maknanya selagi tak ikut Nabi, Tuhan tak iktiraf kita beriman. Tuhan tak iktiraf kita cinta pada Allah. Tak ada cinta. Tak ada cinta tanpa ikut Nabi. Jadi setelah saya belajar, ustaz-ustaz pun bagi tahu, rupa-rupa bila sahabat Nabi mati, Nabi tak buat tahlil. Bila anak Nabi yang paling disayangi mati, Nabi tak buat tahlil. Jadi saya cubalah setakat yang saya mampu dalam kejahilan saya nak ikut cara Nabi. Habis cerita. Biarlah orang kata Wahabi daripada kita buat benda yang tak sama dengan Nabi. Kenapa takut sangat Wahabi ni? Kenapa takut orang kata tu? Tuhan kata apa ni? Tuhan kata apa dalam ayat kita belajar? Siapa yang ikut hawa nafsu, Allah tidak akan jadi wali. Ya Allah, mana lagi teruk? Allah tak jaga kita, Allah tak lindungi kita daripada orang kata Wahabi. Mana lebih teruk? Kadang-kadang kita hilang pertimbangan. Nak jaga sangat hati orang supaya orang tak kata Wahabi, kita dah lupa dah siapa yang jaga kita sebenar, siapa yang menolong kita sebenar. Kita lupa dah. Adakah orang tu yang kita nak jaga hati dia sangat? Bila kita ada masalah, dia akan jaga kita. Bila kita kena soal dalam kubur, dia tak hantar WhatsApp pada kita. Ya Allah, kita lupa, hilang pertimbangan. Seolah kita hidup kerana orang. Tanya dia balik, handphone ada tak zaman Nabi? Tak apa, tanyalah. Tanya tak? Tanya. Kalau dia kata zaman Nabi tak pakai handphone, kenapa kita pakai? Tanya dia balik, zaman Nabi ada tak handphone? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, tak timbullah masalah Nabi tak pakai sebab benda tak ada. Okey? Tapi tahlil ni, Nabi boleh tak bertahlil ketika itu? Boleh ke tak? Boleh. Tapi kenapa Nabi tak buat? Benda boleh Nabi tak buat. Yang telefon, benda tak boleh. Kalau ada, agak-agak Nabi pakai tak? Pakailah.
Sebab itu kemudahan untuk berdakwah. Nabi WhatsApp tak? Ha? Kemudahan berdakwah. Dia kena beza. Bid'ah ni ialah dalam bab ibadat. Tapi telefon ke, kereta ke, rumah ke, itu dalam urusan dunia. Zaman Nabi tak ada telefon, kamera pun tak ada ni. Kan? Kalau ada, Nabi pakai tak? Pakailah. Tujuan Nabi nak sampai ke dakwah seramai yang mungkin, seluas yang mungkin. Nabi pakailah. Tapi Nabi walaupun tak pakai kamera, tak pakai telefon, hadis Nabi sampai tak pada kita? Subhanallah. Kita ada telefon, ilmu yang kita belajar, anak pun tak tahu. Punyalah teruk. Dia tak baca. Iyalah, pada anak jangan tak WhatsApp. Anak kat depan. Subhanallah. Betul tak? Ha? Jadi orang kata Nabi pakai unta. Kenapa awak pakai kereta? Ada tak kereta zaman Nabi? Masa tu Jepun tak ada lagi. Ha. Kita pun tak ada unta. Ya Allah. Ha? Itu dia orang macam ni, bukan kita nak kata, kan? Bila dia kata zaman Nabi tak ada telefon, tak ada kereta, kenapa kita pakai? Orang macam ni bukan kita nak kata, tapi nak katalah. Macam dia baru nak belajar tadika, kan? Bila orang tadika, dia bagi hujah-hujah yang tak masuk akal. Bab telefon, rumah, kereta, kapal terbang, itu bab urusan dunia. Masa tu belum ada teknologinya. Kalau ada, Nabi pakai. Dah tak ada, tak adalah. Tapi bab tahlil apa semua, Nabi boleh tahlil. Tapi kenapa tak tahlil? Soalannya, kenapa tak tahlil? Nabi tak sayang kepada para sahabat. Nabi lah orang paling sayang pada sahabat. Tapi cara Nabi sayang apa dia? Doa. Bila Nabi ziarah Abu Salamah yang baru meninggal, Nabi baca doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunlah dosa dia, warfa' darajatahu, tinggikanlah darajahnya, dan apa lagi? Ha? Wa wasi' qabrahu, luaskan kuburnya seluas mata memandang. Wa nawwir lahu fihi, cahayalah kuburnya, dan wakhlufhu, gantilah Abu Salamah dengan yang lebih baik. Ya Allah, 5 doa tu paling-paling bernilai kepada orang mati. Daripada tahlil, adalah yang tukar tahlil tu tak pernah pergi masjid. Kemudian pergi tahlil pun sebab orang jemput. Itu pun sebab ada makan. Kalau tak ada makan, tahlil tak? Cuba isytihar. Saya nak jemput semua jemaah ni datang tahlil rumah saya besok, tapi tak ada makan. Datang tak? Maknanya kamu tak ikhlas lah tu. Ustaz, ni kali terakhir saya datang ni. Kalau tak ada makan juga, ini kali terakhir. Susahnya. Bukan susah sebenarnya. Dia terletak pada hati kita. Kalau kita letak cinta Allah, cinta Rasul nombor 1, senang je nak tinggal benda ni. Senang je. Kita tutup mata, pekakkan telinga daripada apa orang cakap. Bila letak cinta Allah, cinta Rasul. Aku banti nak jumpa Allah. Dan aku nak syafaat Nabi, bukan nak syafaat orang ramai. Habis cerita. Tapi bila letak cinta manusia kat depan, takut orang kata, oh, kita akan ada 1000 alasan untuk tidak meninggalkan benda-benda. Boleh. Yang kita cakap ni pasal bid'ah ni bukan saja masuk-masuk ni. Ini ada kaitan tak dengan ayat ni? Ada. Tuhan cakap, kul hudallah huwal huda. Petunjuk Allah lah yang sebenar-benar petunjuk. Mana selain pada tu bukan petunjuk. Semuanya sesat. Okey. Yang ke-6. Alamat iman seseorang ialah dia beramal. Alamat iman seseorang ialah dia beramal dengan ajaran Al-Quran. Boleh. Jadi tanda dia beriman dengan Quran bukan baca, bukan khatam, bukan hafal. Tak. Itu bukan tanda lagi. Ada orang kan,
bila nak kahwin kita suruh dia baca Quran, tapi dia tak tutup aurat. Jangan suruh. Sebab apa? Dia baca bukan menunjukkan dia beriman. Nak suruh dia beriman dengan Quran, bukan baca apa dia, tutup aurat. Sebab Quran kata tutup aurat. Lebih baik kamu tutup tak baca daripada baca tapi buka aurat. Kena tukar tu cara tu. Tapi kita tak kisah dah pengantin buka aurat ke tak, yang penting adat mesti kan. Baca pula berapa juzuk tu masa nak kahwin? Oh, wadduha je. Oh, sampai Anas. Siapa yang baca, pengantin ke? Oh, pengantin. Kenapa start wadduha? Oh, dia nak start wadduha sampai Anas ke khatam lah. Oh. Patut upacara batal air semayang kan? Masih berlaku tak? Ya Allah, kenapa ni? Orang kata tu satu bab. Cuba fikir dari segi logik. Sebelum tu dah pegang-pegang tangan tu, Ustaz. Dia masa sebelum kahwin tak batal semayang sebab memang tak ada wuduk pun. Dia pegang, dia peluk apa semua okey je. Tapi bila nak kahwin, jangan sentuh, batal. Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Tu lagi berlakon. Jadi dia tipu siapa tu? Pak Imam lah. Sekarang kita lakukan upacara membatal ismaya. Kalau dah ada wuduk, jangan batalkan. Kan cantik tak duduk dalam wuduk? Kalau dah cantik, kenapa nak batalkan? Dia Bilal bin Rabah menjadi ahli syurga apa sebab? Sebab sentiasa dalam wuduk. Dia bila ada wuduk nak batalkan pula. Ajaran siapa saya tak tahu. Sebab nak sarung cincin. Kena tukar perkataan tu, batal tu. Nak sarung cincin? Sarung cincin tu batal lah. Siapa suruh sarung cincin masa tu? Syarat kahwin sarung cincin ke? Tak. Syarat kahwin mahar je. Zaman Rasulullah ada sahabat tak ada duit. Nabi tanya, kamu ada apa? Tak ada. Ada cincin? Tak ada. Hafal tak 3 kul? Hafal. Nabi kata 3 kul itulah mahar kamu. Senang tak Islam? Senang. Kita tengok duit tak ada, apa-apa tak ada, cincin pun tak ada. Nabi kata ke, habis mu nak bagi makan binimu apa dia? Nabi cakap tak? Tak. Nabi tanya lagi, hafal tak Quran? Ya, apa dia 3 kul? Itulah mahar. Subhanallah. Kita mak ni bila anak nak kahwin kata apa? Nak bagi makan pasir ke? Mak tak akan bagi makan. Ya Allah, sepatut anak nak kahwin kita sokong, betul tak? Sebab apa? Makna dia tak nak buat dosa. Dia nak menjadi orang yang beriman. Tak nak dosa. Okey, mak sokong. Habis nak makan apa? Itu pandailah Allah buat. Allah cipta kita, rezeki telah ditetapkan. Ramai mak bapak tak bagi anak kahwin. Sebab apa? Pasal rezeki. Anak dia keluar setiap hari berkapal apa, WhatsApp apa semua. Dalam haram, dia tak kisah. Yang penting jangan menyusahkan mak bila kahwin. Oh. Pelik tak? Pelik tapi benar. Okey. Anak saya kahwin masa belajar sehingga sekarang masih sihat walafiat. Untuk maklumat, dia belum mati kebuluran. Takut sangat anak kahwin masa belajar kan, tak ada sihat walafiat. Bahagia aja. Kan? Jangan biarkan anak kita dalam dosa dengan alasan rezeki. Itu masalah akidah tu. Bila kita tak percaya pada rezeki, kita tak percaya pada Allah pemberi rezeki tu. Ramai yang tak nak kahwin kerana tak ada kerja. Kerja main. Yang tak yakin dengan apa. Bukan dia sebenarnya bukan masalah tak ada kerja. Masalah dia tak yakin pada Allah. Dan menunjukkan akidah dia tak jelas. Dia ingat yang bagi rezeki kerja. Salah.
Berapa ramai yang tak kerja boleh hidup, dan berapa ramai yang bekerja akhirnya bunuh isteri. Kan? Ada tak? Pensyarah bunuh isteri, pegawai Petronas gaji puluh-puluh ribu bunuh isteri. Bukan semua yang kerja bahagia, dan bukan semua yang tak bekerja tak bahagia. Kan? Okey, saya tak ada kerja tetap. Okey tak? Muka saya ceria tak? Saya tak ada K dan BSP. Okey. Okey kan? Ha? Setakat minat je. Jangan merisik. Okey. Yang ke berapa? 7. Orang yang kafir ataupun engkar dengan ajaran Al-Quran. Orang yang kafir ataupun engkar dengan ajaran Al-Quran adalah orang yang rugi. Walaupun dia memiliki harta yang berjuta-juta, banglo berbuah-buah, kereta mewah berpuluh-puluh. Ni nak faham ni. Sebab Tuhan cakap apa? Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Khasirun tu Tuhan kata apa? Siapa yang sebenar rugi? Siapa yang kufur dengan Quran, dia Tuhan kata rugi. Jangan pula kita tengok orang tak solat, dia kaya, kita kata bertuah dia. Mana kita tak faham Quran. Jangan. Tengok pakcik kita masjid tak pernah pergi, kelas agama pun tak pernah pergi, Quran pun tak faham, tapi hidup kaya je. Kita miskin, kita kata apa? Kita kata, ya Allah, untungnya dia. Anak dia pula semua berjaya, kita kata untung. Salah. Tuhan kata rugi. Semua yang tak ikut ajaran Quran rugi, walaupun kaya. Dia tersenarai dalam orang yang paling kaya di Malaysia. Kita pun rasa, ya Allah, macam mana dia boleh jadi kaya? Kita dah tak faham Quran. Tuhan kata rugi. Sepatut dia kata kita, macam mana kamu boleh untung? Miskin boleh jaga solat 5 waktu, miskin boleh tutup aurat, miskin boleh pergi masjid. Sepatut dia dengki pada kita. Faham tak? Tapi terbalik. Kadang-kadang kita yang belajar agama, tengok kawan lama tak jumpa, kita tanya apa dulu? Pakai kereta apa sekarang? Punyalah. Ada ustaz tu, saudara saya, kebetulan depan saya, dia jumpa kawan dia lama tak jumpa masa zaman belajar di Mesir. Sampai saudara saya dah pencet. Jumpa, dia tanya apa? Pakai kereta apa sekarang? Ya Allah, otak ustaz ni. Otak ustaz. Pakai kereta apa sekarang? Itu dah pencet nak mati besok lusa, tanya pasal kereta. Sepatut dia tanya apa? Apa khabar? Macam mana anak-anak kan? Duduk kat mana? Rumah dekat masjid ke? Ya Allah. Usahakan. Boleh tak? Bila tengok orang kaya, kita kata apa? Jangan kata depan dia. Orang kaya yang tak beriman, yang tolak ajaran Quran, jenis anak beranak semua jenis, tak pernah pergi masjid apa semua, kita kata, ya Allah, ruginya kamu. Lepas tu kita berdoa. Ya Allah, ampunlah dosa dia, bagilah hidayah pada dia. Itu ajaran Al-Quran. Itulah tadabbur. Ini balik-balik kelas tadabbur. Tengok kereta kancil. Lepas tu tengok orang sebelah pula BM. Kenapa aku tak kaya? Habis. Boleh? Dalam satu hadis sahih, saya nak bagi tahu bagaimana Nabi. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat. Dia cerita pasal apa? Tentang Nabi dahulu.
Ada ini disebut dalam Riyadhus Salihin. Nabi menceritakan ada seorang Nabi dahulu, bila dia berdakwah pada kaum dia pukul dia sampai berdarah. Kemudian kata Nabi kita, bila Nabi tu dipukul oleh kaum dia dan berdarah, dia pun sapu darah kat muka dia. Lepas dia sapu, dia buat apa? Dia kata, Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunlah dosa kaum aku. Dia tak rasa kaum dia untung, tak. Dia rasa kaum dia rugi. Sebab apa? Bukan sebab dia baling batu, bukan sebab dia berdarah, tak. Dia kata apa? Ampunkan dosa dia. Kamu ni kesian kepada kamu sebab kamu tak beriman, maka semoga Allah ampunkan dosa. Tengok, orang baling batu pada kita sampai berdarah, kalau kita tidak ada sayang pada dia, boleh tak kita doa Allah ampunkan dosa? Boleh tak? Kalau orang baling batu sampai berdarah, kita doa juga, tapi doa apa? Doa apa? Ya Allah, cepat-cepatlah. Ya Allah, cepat-cepatlah. Dia ni memang degil sangat ni, kan? Jadilah dia macam Firaun ke apa ke. Subhanallah. Tengok hati Nabi, kan? Walaupun dah dibaling, walaupun berdarah, dia masih boleh minta apa? Doa, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, ya Allah, berilah hidayat pada mereka. Sebab apa? Mereka belum dapat hidayat, mereka belum dapat ilmu. Sebab tu dia baling batu. Kalau dia tahu ini adalah kebenaran, dan kebenaran nak bawa dia bahagia kekal selama-lama, dia tak akan baling batu. Tapi dia baling sebab dia tak tahu. Maka bagilah ilmu pada mereka, ya Allah, kan? Kita jauh sekali, kan? Orang tak baling batu pun berdarah jauh sekali. Kita pula tak berdakwah, lepas tu duk kutuk pula. Degilnya, dah lah tua nak mati besok lusa, tak pergi juga kelas agama. Itu kita. Betul tak? Kita sendiri tak sampaikan. Belajar dah banyak, sepatah pun tak sampaikan. Lepas tu kutuk pula dia, marah pula, kan? Mana hati kita ni tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat. Boleh? Okey. Habis, kita masuk ayat baru 7. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Okey, cuba terjemah. Ya Bani, wahai. Apa makna Bani? Anak-anak Israel. Siapa nama Israel ni? Yakub. Apa makna Israel? Tak. Makna Israel itu bahasa Israel lah, bahasa Ibru, kan? Tapi makna daripada Abdullah, hamba Tuhan. Isra makna abdu, il makna Allah dalam bahasa Ibru. Sebab tu kalau kita nak kutuk Yahudi, jangan kutuk Israel. Celaka Israel. Tiap-tiap hari dia roboh Masjid Aqsa. Jangan. Sebab Israel adalah nama Nabi Yakub. Kalau nak kutuk, guna apa? Zionis ke ataupun Yahudi. Okey, wahai anak-anak Israel ataupun wahai anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yakub, uzkuru, ingatlah oleh kamu ni'mati, nikmatku, allati, yang an'amtu, aku telah beri nikmat alaikum, ke atas kamu. Antara nikmat aku ke atas kamu ialah wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum. Faddal tu apa dah? Aku lebihkan kamu alal alamin, atas semua bangsa. Bila ni? Yang ada ketika itu. Ketika itu banyak bangsa, kan? Tapi bangsa yang paling mulia, bangsa Israel. Kenapa dia jadi mulia? Sebab Allah lebihkan. Termasuklah Allah memilih hampir semua para nabi daripada Bani Israel. Allah tak pilih nabi daripada bangsa Bani Firaun, iaitu bangsa Kibti, tak. Jadi kamu menjadi mulia, kamu selalu disebut sebab apa? Aku yang lebihkan. Jadi kenapa nak
kufur kepada aku? Kenapa nak engkar perintah aku? Jadi kenapa Allah suruh Bani Israel ingat pada nikmat? Tujuannya Allah nak apa sebenarnya? Allah nak Bani Israel ikut perintah Allah je. Tapi kenapa Allah suruh Bani Israel ingat nikmat? Boleh faham soalan? Sepatut Tuhan kata, ikut je perintah aku, tak payah sebut-sebut, ingatlah nikmatku kepada engkau. Ha? Kenapa perlu diungkit? Adakah Allah perlu pada mengungkit? Ha? Sudah faham? Tak, antara punca manusia degil, tak dengar perintah Allah, tak ikut perintah Allah, apa punca dia? Dia lupa nikmat yang Allah bagi pada diri dia. Dia lupa. Dia panjang umur ni, dia rasa apa? Sebab dia jaga makanan. Kan? Dia jadi kaya ni sebab apa? Dia yang bekerja. Usaha dia. Bila dia rasa semua nikmat adalah usaha dia, dia lupa pada Allah. Bila lupa pada Allah, dia langgar je perintah Allah. Aku peduli apa? Bukan nikmat Allah pun. Ini nikmat aku. Ini usaha aku. Aku memang keturunan cerdik. Semula 9A. Pergi belajar sekolah MRSM. Kemudian ditajuk oleh kerajaan. Aku, keturunan aku, tak ada Tuhan. Orang macam ni lupa pada Allah. Maka cara Allah nak ingatkan balik pada, supaya manusia ikut perintah Allah, cuba tengok nikmat. Sihat tu siapa yang bagi? Kamu panjang umur tu siapa yang bagi? Kamu cerdik, akal tu siapa yang bagi? Aku boleh nak jadikan kamu gila sekelip mata je. Ada orang pergi office, balik-balik naik kereta, pusing-pusing satu bandar, tak jumpa rumah dia. Tahu sebab apa? Allah tarik satu wayar. Ya, betul. Cari rumah tak jumpa, Allah tarik satu wayar. Sekelip mata Allah boleh. Jadi ingatlah pada nikmat aku yang begitu banyak. Kamu boleh, aku bagi nikmat bukan sekali seminggu, bukan sekali sehari, tapi setiap saat. Yang kamu minta sihat tu, berapa kali kamu minta? Kita minta sihat tak? Berapa kali kita minta? Lepas solat. Kalau ikut yang kita minta 5 kali, Allah bagi sihat 5 kali je. Tak minta, Allah bagi sakit. Apa jadi? Subhanallah. Sebab itulah manusia bila Tuhan bagi sakit, dia rasa apa? Macam tak patut je. Yang dia sihat 50 tahun, dia tak rasa tu. Yang dia rasa bila Allah tarik 1 minit tu, kenapa aku sakit? Betul tak? Bila Allah bagi mata kelabu sebelah, dia rasa, ya Allah, tak boleh nak terima. Tapi yang Allah bagi dia mata terang 50 tahun, dia tak bersyukur. Kan, tengok Quran sikit je, itu pun sambil tidur. Sambil tidur. Tapi bila Allah tarik sikit je, ya Allah, kenapalah mata? Kenapa mata? Kalau hidung okey lagi, kalau gigi okey lagi, kenapa mata? Betul tak? Boleh? Berapa ramai yang Allah tarik satu keluarga mati, kan? Kita satu keluarga semua hidup sampai ketua, kita tak rasa nikmat. Jadi sebab tu Tuhan kata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku kepada engkau. Kan? Okey. Kemudian Tuhan sebut dalam ayat seterusnya 1, 2, 3, wattaqu. Dan ini perintah juga pada Bani Israel. Kalau kamu degil lagi, takutlah, ingatlah bahawa selepas mati ada satu hari. Wattaqu yauman. Takutlah pada satu hari. Tuhan tak sebut hari apa. Sebab apa? Nama tak penting. Yang penting apa dah? Keadaan hari tersebut yang sangat menakutkan. Yauman, pada hari la tajzi nafsun, setiap jiwa tidak boleh menolong an nafsin, terhadap jiwa yang lain.
Tuan tambah satu lagi, syai'a. Apa mana syai'a? Dalam masyarakat, kalau asyai' ada alif lam, dengan syai'a tak ada alif lam, beza. Kalau syai'a tanpa alif lam, maksud dia apa dah? Sekecil mana pun tak ada siapa boleh tolong kamu. Walaupun dengan satu sen, walaupun dengan sebiji kacang, tak ada siapa boleh tolong kamu. Kat dunia susah macam mana, ada orang boleh tolong tak? Boleh. Kita kena saman kat polis, ada kawan tak? Ada. Ada kawan? Siapa ada kawan? Kalau ada kawan, saya pun nak minta tolong. Saya pergi ke Alustar 2 minggu lepas, pukul 12 malam. Kereta tak ada, jalan besar. Itu nikmat. Kemudian saya bawa mak saya kan. Mak saya stroke, tak boleh slow. Jadi saya bawa lah laju. Bukan laju sangat pun, 150, 160 kan. Sebab itu pun sampai 3 jam lebih ke Alustar. Itu pun mak saya dah tak larat tu, dah gelosor kan, stroke. Tapi kena saman juga. Kena saman juga. AES berunding. Yang ni tak boleh. Tak boleh berunding. Susah sikit. Tak, lepas seminggu tu saya pergi, dah dapat sampai surat je. Kalau dekat situ senang nampak mak kita dalam kita. Ya. Tak apalah nak bagi tahu. Kadang-kadang kita kamera dunia ni takut sangat kan. Tapi kamera Allah itu 2 tempat je. Dia panjang nak pergi Alustar rasa 2 tempat je. Nanti saya bagi kilometer berapa. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak ada orang tolong, kita boleh bayar. Ada duit kan. Tapi hari ni tengok, Tuan kata apa? Tak ada siapa boleh tolong syai'a. Syai'a apa dah? Walaupun sekecil mana, 1 sen pun tak ada guna. Kemudian wala yuqbalu. Yuqbalu tidak diterima minha, daripada seseorang, adlun. Apa makna adlun? Dah, kalau adlun terjemah harfiah, ni yang kata kalau belajar harfiah kadang-kadang tak faham. Apa makna adlun? Mana ada tebusan? Adlun adil lah. Tapi kenapa diterjemah tebusan? Apa kaitan tebusan dengan adil? Kalau saya kena tahan, kena saman, kena penjara, saya pun bayar 50,000. Adil tak? Saya kena bayar dia dapat 50,000, saya dapat bebas. Adil lah. Itu dipanggil tebusan. Setimpal. Jadi yang pertama, hari ni tak ada siapa. Bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa. Itu bukan tebusan. Kemudian bila bapa tak boleh tolong kita, ada satu lagi ruang untuk lepaskan diri daripada azab. Apa dah? Tebusan. Maka Tuhan pun bagi tahu, tebusan hari itu pun tak diterima. Kalau ada, kita ada tak duit masa tu nak tebuskan? Ada. Yang kita ada apa masa tu? Wallet ada tak? Beg duit ada tak? Kalau beg duit tak ada, duit ada tak? Kenapa beg duit tak ada? Tepat nak letak beg duit pun tak ada. Apa dah? Bogel. Subhanallah. Nak tebus dengan selipar boleh? Tak ada. Sebab apa? Berkaki ayam. Ya Allah. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah lain, orang kafir ni, kalau dia ada emas sebesar langit dan bumi ni, kalau dia ada, dan dia nak tebuskan dirinya supaya lepas daripada azab Allah, itu pun tak boleh. Banyak tak harta dia. Emas bukan seketul sebesar langit dan bumi, dan nak tebuskan supaya selamat, tak boleh. Kalau ada, tapi ada ke tak? Ada. Bukan emas sebesar bumi, emas sebesar kumang pun dia tak miliki masa tu. Semua bogel. Faham tak?
Tengok, Tuhan tak sebut hari apa, tak penting hari apa. Yang penting apa dah? Suasana yang menakutkan. Jadi kalau kita tadabbur ayat ni, kita faham, kita ada rasa gerun tak? Tapi kalau tak faham, dia belajar tajwid je, ada rasa teguh. Wattaqu yawman la idgham bila ghunna. Ada tak rasa gerun? Ada? Tak ada. Sampai ke mati, gigi tercabut pun tak rasa gerun. Apa lagi? Orang tak boleh tolong kita, bapa tak boleh tolong, yang kedua tak boleh tebus. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa dah? Syafaat. Beza. 3 benda yang berbeza. Tolong orang yang paling rapat dengan kita, bapa, anak kan, isteri, suami. Dah tak boleh dah. Yang kedua, kita kalau ada duit tak boleh tebus. Yang ketiga apa dah? Syafaat. Syafaat ni siapa dah? Tak perlukan duit, tak perlukan apa ni, jasa yang kita bagi pada orang tu, tak. Syafaat ialah saja-saja dia nak bagi pada kita. Itu pun Tuhan kata tak ada. Wala tanfa'u syafa'atun. Wala tanfa'u syafa'atun. Di akhirat besok orang beriman dapat tak syafaat? Dapat kan? Tapi di sini Allah menafikan. Makna apa tu? Ini orang kafir. Orang kafir langsung tak ada syafaat. Kecuali ada satu riwayat yang mengatakan seorang-seorangnya orang kafir yang dapat syafaat Nabi. Tapi bukan syafaat keluar daripada neraka. Duduk dalam neraka juga, cuma azabnya ringan. Siapa dia? Abu Talib. Apa azab yang diringankan? Dia pakai kasut kat kaki, panas kasut kat kaki sampai menggelegak ke otak. Itu je yang paling ringan. Bukan nak ringankan yang tu, tak. Itulah yang paling ringan. Kita kalau kasut panas, kita pakai tak? Bukan menggelegak kat sini, panas kat kaki je. Kita pakai tak? Tak. Tak pakai terus kasut tu. Ataupun kita ambil air siram, bagi sejuk dulu. Ini pakai kat tu, gelegak kat otak. Itu azab yang paling. Boleh. Dan syafaat Nabi ni yang Nabi bagi untuk orang beriman. Apa dia? Dia sepatut jadi ahli neraka. Nabi bagi syafaat tak jadi masuk neraka. Ada syafaat Nabi, dia sepatut duduk neraka lama, tapi Nabi kurangkan. Kalau katalah 20 tahun, Nabi kurangkan jadi 10 tahun. Ada yang syafaat Nabi ketika di padang mahsyar, dia biasanya secara umum berdiri 50,000 tahun, panas, tapi Nabi bagi syafaat jadi ringan. Ya. Boleh. Dan ada juga syafaat bukan daripada Nabi, tapi daripada orang-orang yang beriman. Itu Allah bagi dengan izin Allah. Orang yang beriman pun boleh bagi syafaat. Tapi kepada siapa? Pada kawan dia. Kawan. Itu ada hadis sahih. Bila orang beriman masuk syurga, dia tengok kawan dia tak ada. Mana kawan aku? Pergi masjid sama-sama, subuh pun pergi haji umrah pun sama-sama, pergi Beijing pun sama-sama, Istanbul pun sama-sama. Tiba-tiba aku seorang masuk syurga. Mana dia ni? Bila tak ada dalam syurga, mana duduk mana? Ada tempat ketiga. Ada. Jadi tengok kawan dia pun mengadu pada Tuhan, wahai Tuhan, kawan aku ni sangat baik dengan aku, selalu bersama aku, tapi dia ada kat neraka. Bagilah syafaat padaku untuk aku tarik dia keluar. Tuhan kata, tariklah mana-mana kawan kamu yang iman dia sebesar dinar. Makna subhanallah, dia pun tarik. Tengok-tengok ada lagi kawan dia yang masih dalam neraka. Dia pun minta pada Allah, ya Allah, bagilah syafaat padaku untuk tarik kawan-kawanku yang masih ada dalam neraka. Tuhan kata, tariklah keluar kawan kamu yang iman dia sebesar zarrah. Itu yang terakhir. Kemudian ahli neraka tengok tu. Ahli neraka tengok, sama-sama kena bakar, tiba-tiba dia keluar. Ahli neraka yang kafir, dia kata apa? Kenapa kawan ni boleh keluar? Adakah dia amal salih? Tak. Ada tak amalan khusus? Tak.
Habis apa dia? Sebab ada kawan dia berkawan dengan orang beriman. Maka kawan dia yang beriman dalam syurga, minta syafaat pada Allah, dia dapat. Bukan sebab kelebihan amalan. Maka orang kafir ni kata apa? Alangkah baiknya kalau aku boleh balik semula ke dunia dan aku nak cari kawan yang beriman. Tapi terlambat. Boleh? Sebab tu penting cari kawan yang beriman. Kawan yang beriman termasuklah yang buat sunnah aja. Jangan berkawan dengan orang buat bid'ah. Jangan. Bukan makna kita putuskan silaturahim, tak. Kita berdakwah, tapi jangan jadikan kawan baik. Jangan silap faham. Jangan buat kawan baik habis buat kawan jahat. Taklah. Kita jadikan dia sebagai sasaran dakwah kita. Bagaimana aku nak sampaikan dakwah supaya dia tinggalkan. Subhanallah. Boleh? Saya ada jaminan tak masuk syurga. Tak berkawan dengan ustaz, tengok ustaz tak masuk syurga, habis. Tak, dia sebenarnya orang yang beriman bukan ustaz je. Orang beriman siapa dia? Yang ikut Quran dan hadis berimanlah dia, walaupun ustaz. Tapi kalau ustaz memang kaki bid'ah, kaki yahanana, tak adalah, jangan berkawan. Boleh? Kemudian yang keempat, semua Tuhan sebut supaya apa ni? Supaya kita rasa betul-betul takut pada hari tersebut. Tak ada ruang langsung untuk selamat. Apa dia? Walahum yunsarun. Dan tidak mereka ditolong apa cara sekalipun. Boleh? Sebab itulah hari ni yang Tuhan sebut sifat ada 4 kan. Pertama, apa sifat dia? Tak ada siapa boleh tolong dia. Bapa dia, anak dia yang paling dekat. Dalam surah Luqman Tuhan sebut wala yajzi walidun an waladi. Bapa tak boleh tolong anak, wala mauludun an huwa jazin an walidihi. Anak pun tak boleh tolong bapa. Dalam surah Luqman Tuhan sebut saya jelas. Tuhan sebut bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa. Adakah bapa saja? Bila orang yang paling dekat dengan kita, paling sayang, tak boleh tolong orang jauh, pakcik kita lagilah. Jadi saya tak ada. Tak ada. Dalam hadis sebut orang yang beriman. Dan kita balik pada ayat sebelum ni, ayat 121. Siapa yang beriman? Orang yang diberi kitab, kemudian dia baca haqqa tilawati, kemudian Tuhan kata ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman. Tuhan tak kata orang yang hafal. Siapa ni? Yang beramal dengan apa yang dia baca. Jadi kalau dia hafal, kemudian dia amal, itu bonus. Tapi kalau dia hafal tapi tak amal, itu bala. Okey, yang pertama, suasana yang menakutkan hari itu apa dia? Tak ada siapa boleh tolong kita. Yang kedua, tidak boleh ditebus. Yang ketiga, tidak ada syafaat. Yang keempat, tidak ada apa-apa bentuk pertolongan. Mana apa? Serah je lah. Okey, habis ayat 124 kita sambung akan datang. Cukup dulu. Ada soalan tak? Oh, minggu lepas tak datang. Haqqa tilawati, pertama dia baca ayat dengan betul, makhrajnya, tajwidnya. Yang kedua, dia baca tafsir ataupun makna ayat. Yang ketiga, dia beramal dengan ajaran yang ada dalam ayat yang dia baca. Ada tiga-tiga ni baru dipanggil haqqa tilawati. Kalau dia baca saja tak faham, belum haqqa tilawati. Ataupun dah baca dah faham tapi masih belum beriman dan beramal, belum haqqa tilawati. Ada 3 baru haqqa tilawati. Okey, ada soalan lain? Tak ada?
Kalau tak ada, cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.